Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan meneruskan PDPR Bahasa Melayu masih dalam tema keselamatan dalam unit keselamatan di rumah. Dan fokus kita pada hari ini ialah bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Baik murid-murid, pada hari ini kita akan mengenal pasti 5 perumpamaan dan maksudnya. Perumpamaan yang pertama ialah seperti cacing kepanasan. Yang kedua, seperti menarik rambut dalam tepung. Yang ketiga, bagai isi dengan kuku. Yang keempat, seperti mencurah garam ke laut. Dan yang kelima, bagai layang-layang terputus talinya. Baik murid-murid, apakah maksud perumpamaan seperti cacing kepanasan? Ya murid-murid, seperti cacing kepanasan membawa maksud gelisah. Cuba murid-murid lihat cacing yang kepanasan ni. Nampak tu, dia tak boleh duduk diam. Dia rasa gelisah. Itulah maksud perumpamaan seperti cacing kepanasan yang membawa maksud gelisah. Apa pula maksud seperti menarik rambut dalam tepung? Ya, murid-murid, seperti menarik rambut dalam tepung membawa maksud membuat sesuatu kerja dengan berhati-hati. Macam mana tu? Cuba murid-murid lihat gambar di sebelah ni. Bila kita nak menarik rambut di dalam tepung, kita pastikan kita berhati-hati masa menarik tepung tu supaya tepung kita tu tak berselerak. Jadi, perumpamaan seperti menarik rambut dalam tepung membawa maksud membuat sesuatu kerja dengan berhati-hati. Apa pula yang dimaksudkan dengan perumpamaan bagai isi dengan kuku? Ya, murid-murid, bagai isi dengan kuku membawa maksud sangat karib. Cuba murid-murid lihat gambar di sebelah. Ya, isi dengan kuku sangat rapat. Ataupun ia membawa maksud sangat karib. Sekarang, kita kenal pasti apa pula maksud perumpamaan seperti mencurah garam ke laut. Ya, murid-murid, seperti mencurah garam ke laut membawa maksud melakukan pekerjaan yang sia-sia. Cuba lihat gambar. Bila kita mencurahkan garam ini ke laut, apa yang berlaku? Sebenarnya tak ada apa-apa pun berlaku. Laut tetap akan rasa masin. Kalau kita letak garam yang sikit ni pun, tak akan rasa lebih masin pun air laut tu. Jadi, seperti mencurah garam ke laut, membawa maksud melakukan pekerjaan yang sia-sia. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan perumpamaan bagai layang-layang terputus talinya? Ya, murid-murid,
Perumpamaan bagai layang-layang terputus talinya membawa maksud putus harapan untuk meneruskan hidup. Cuba murid-murid lihat layang-layang ni. Bila kita masih mengawal dengan talinya, layang-layang tu akan terbang dengan arah, dengan ada arahnya, panduan arahnya. Tapi apabila terputus tali layang-layang tu, ke mana layang-layang tu akan pergi? Kita pun tak tahu. Boleh jadi jatuh, boleh jadi dia terbang lebih tinggi, boleh jadi dia terbang ke mana-mana dan tak mungkin akan balik kepada kita. Jadi, perumpamaan bagai layang-layang terputus talinya membawa maksud putus harapan untuk meneruskan hidup. Baik murid-murid, sungguh cantik maksud perumpamaan-perumpamaan yang kita pelajari. Baik murid-murid, berpandukan perumpamaan-perumpamaan yang telah kita kenal pasti, iaitu seperti mencurah garam ke laut, seperti cacing kepanasan, bagai isi dengan kuku, seperti menarik rambut dalam tepung, dan bagai layang-layang terputus talinya. Mari kita cuba lengkapkan petikan sediakan payung sebelum hujan. Encik Ismail termenung sendirian. Beliau memikirkan perihal bekalan elektrik rumahnya yang kadangkala terputus. Beliau tidak mahu hanya berserah kepada nasib. Tempat kosong. Apakah perumpamaan yang sesuai dengan kata kunci, beliau tidak mahu hanya berserah kepada nasib? Ya, murid-murid, perumpamaan yang sesuai ialah bagai layang-layang terputus talinya. Beliau pernah mencuba untuk membaikinya, namun tidak pernah berjaya. Beliau sedar pengetahuannya cetek dalam bidang elektrik. Beliau tidak mahu melakukan perbuatan yang sia-sia lagi. Tempat kosong. Oleh itu, beliau perlu mendapatkan khidmat daripada pakar. Baik murid-murid, apakah perumpamaan yang sesuai dengan kata kunci melakukan perbuatan yang sia-sia? Ya, murid-murid, seperti mencurah garam ke laut yang membawa maksud melakukan perbuatan yang sia-sia. Tiba-tiba, beliau teringat akan sahabat karibnya, Encik Abdul Razak. Persahabatan mereka sangat erat sejak kecil lagi. Tempat kosong. Baik murid-murid, apakah perumpamaan yang sesuai untuk melengkapkan ayat ini? Kata kuncinya sangat erat. Ya murid-murid, jawapannya bagai isi dengan kuku. Kawannya itu seorang juru elektrik. Encik Ismail meminta Encik Abdul Razak membaiki pendawaian elektrik di rumahnya. Encik Abdul Razak melakukan tugasnya dengan telitinya dan berhati-hati. Tempat kosong. Apakah perumpamaan yang sesuai untuk
diterangkan mengenai melakukan tugasnya dengan telitinya dan berhati-hati. Ya, murid-murid, jawapannya seperti menarik rambut dalam tepung. Setelah selesai, Encik Ismail mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya itu. Kini, beliau tenang dan tidak lagi gelisah. Tempat kosong. Baik, apakah perumpamaan yang menerangkan tentang kata kunci gelisah? Ya, murid-murid, tentu sahaja seperti cacing kepanasan. Wah, dah lengkap petikan sediakan payung sebelum hujan. Mari kita baca sama-sama dengan lengkap. Encik Ismail termenung sendirian. Beliau memikirkan perihal bekalan elektrik rumahnya yang kadangkala terputus. Beliau tidak mahu hanya berserah kepada nasib, bagai layang-layang terputus talinya. Beliau pernah mencuba untuk membaikinya, namun tidak pernah berjaya. Beliau sedar pengetahuannya cetek dalam bidang elektrik. Beliau tidak mahu melakukan perbuatan yang sia-sia lagi, seperti mencurah garam ke laut. Oleh itu, beliau perlu mendapatkan khidmat daripada pakar. Tiba-tiba, beliau teringat akan sahabat karibnya, Encik Abdul Razak. Persahabatan mereka sangat erat sejak kecil lagi, bagai isi dengan kuku. Kawannya itu seorang juru elektrik. Encik Ismail meminta Encik Abdul Razak membaiki pendawaian elektrik di rumahnya. Encik Abdul Razak melakukan tugasnya dengan telitinya dan berhati-hati seperti menarik rambut dalam tepung. Setelah selesai, Encik Ismail mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya itu. Kini, beliau tenang dan tidak lagi gelisah seperti cacing kepanasan. Dengan itu, berakhirlah PDPR kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.